Assalamualaikum, Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iskandar dan Nurhayati, apa khabar bis kita di sana? Alhamdulillah, kita sihat di sini. Tadi bertanyakan mengenai dengan sukan. Jadi kalau Dani sendiri, apakah antara sukan yang digemari untuk di hujung minggu ataupun di sebelah petang ni? Kalau diikutkannya, sukan kegemaran bagi Dani iaitu berjoging. Tapi tidaklah mengira berapa langkah, tapi yang penting sampai ke garisan penamat. Itu maknanya sebenarnya. Garis penamat di mana bermula di sana mengakhirkan tak? Kalau ngalih, berhenti saja. Sambung lagi berlari. Okey, kenapa sebenarnya Dani suka berjoging? Kadang-kadang katanya ni ada sebab kenapa Dani suka berjoging. Kerana jogging ni ia perkara yang mudah bagi saya lah. Kerana kita berjalan saja. Lagipun ia memerlukan penggerakan ke seluruh badan kan. Jadi itulah yang memudahkan sukan Dani untuk melakukan pada hujung minggu. Okay. Betul lah kan. Ya. Memang betul lah tu. Kalau orang-orang muda memang suka jogging lah. Termasuk saya muda. Masih muda. Masih muda. Masih. Baik, Dani, kita juga ingin mengetahui akan keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini. Mungkin dapat dikongsikan bersama. Ya, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang hujan juga ya, tapi sampai saja Dani ke pejabat dalam keadaan yang cerah sudah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kami serahkan kepada Dani apakah antara info dan juga pengisian yang akan dibawakan dari daerah Belait. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dan menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan seperti biasa, kami akan mengongsikan dua maklumat semasa yang berlangsung di daerah Belait, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan Jalan Kermanegara dan Jalan Setia Pahlawan akan berlaku pada hari ini Sabtu 22 Oktober 2022 bermula dari jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel bare conductor kepada kabel ABC. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Dan maklumat yang kedua iaitu mengenai dengan Workplace and Health Program akan mengadakan aktiviti all body workout bagi warga Kementerian Pendidikan pada hari ini Sabtu 22 Oktober 2022 bermula pada jam 4.30 petang nanti dan insyaAllah ianya akan bertempat di Sekolah Menengah Saidina Ali Kuala Belait. Itu dia, ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Pernahkah Auda mendengar mengenai daun semambu? Tahukah Auda bagaimana rupanya? Untuk mengetahui lebih lanjut, apa kata ikuti tinjauan kami kali ini. Kita tahu ataupun pernah mendengar pokok semambu. Pokok semambu Oh. Baru pernah mendengar ni pokok semambu ni. Baru pernah mendengar ni pokok semambu ni. Okey. Pokok semambu yang juga dikenali sebagai mambu atau nama saintifiknya Azaritacea indica merupakan tumbuhan dari keluarga mahogany, iaitu Milaceae yang boleh mencapai ketinggian sehingga 20 meter. Rupanya seakan-akan daun kari dan berasal dari negara India, boleh didapati tumbuh di kawasan tropika dan kawasan semi-tropika. Pokok ini banyak ditanam sebagai pokok landscape kerana bentuk kanopinya yang menarik. Batang pokok semambu agak besar dan berkulit tebal. Daunnya menyirip genap dan berbentuk bujur dengan tepi bergerigi dan runcing. Daun majmuk tersusun bertentangan dengan jumlah helaian antara 8 hingga 16 helai tersusun pada tangkai daun.
Daun berbentuk memanjang dengan sedikit melengkung seperti bulan sabit, berukuran antara 5 hingga 10.5 cm. Terdapat pelbagai nama lain yang dirujuk dengan tumbuhan ini, termasuk nimba, nim, kohomba dan banyak lagi. Sebenarnya daun semambu mempunyai 1001 khasiat. Mungkin ada yang pernah mendengar daun semambu boleh digunakan untuk mengatasi kulit gatal-gatal. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa kata ikuti tinjauan kami kali ini. Selama ni kami makai pokok tu untuk anak kami terkena cacar. Jadi adalah orang India ni yang rekomen, ia bagi tahu daun nim tu dihancur-hancurkan, ditampal ataupun airnya tu direbus, dimandi. Bagus tu pokok tu. Daunnya sajalah yang kupakai tu daunnya saja. Yang aku tahulah sedikit sebanyak. Pokok nimani sebenarnya kadang-kadang diorang buatkan ubat macam untuk orang yang kencing manis, tinggi darah macam itu. Kadang-kadang diorang buatkan macam jus tu macam itu. Penggunaan pokok istimewa ini bukan sahaja kerana daunnya, tetapi hampir keseluruhan pokok boleh digunakan untuk tujuan perubatan. Kelebihan pokok dan daun semambu adalah kerana terdapat kandungan yang baik di dalamnya seperti antibakteria, antiparasit, antikulat dan antivirus. Manakala daun semambu yang dijadikan serbuk sangat berkesan untuk menghilangkan atau melegakan penyakit kulit seperti alahan kulit. Manakala dalam masyarakat Melayu nenek moyang kita, daun semambu biasanya diletakkan di bawah bantal atau di bawah tilam bagi mengurangkan kegatalan akibat demam campak atau cacar air. Selain di bawah bantal dan tilam, daun semambu juga dihancurkan serta dicampurkan ke dalam air untuk dijadikan air mandian bagi menghilangkan demam campak yang biasa dihadapi oleh anak-anak. Pucuk dan daun pokok semambu juga boleh dimakan sebagai ulam-ulaman. Penggunaan bahan-bahan alami ini sememangnya tidak dapat dinafikan kepentingannya kerana ia telah pun digunakan sejak dulu lagi. Justru itu, kita hanya perlu mempraktikkan penggunaannya mengikut kreativiti masing-masing. Setiap tumbuhan alami yang ada di muka bumi ini semestinya ada khasiat-khasiat yang tersendiri. Dan sebagai generasi baru, seharusnya mengetahui keistimewaan khazanah alam yang ada di negara kita. Semoga dengan pendekatan ini, sedikit sebanyak dapatlah mengongsikan satu lagi tumbuhan yang terdapat di negara kita.